Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 14 Januari. Saya Farhatul Asyati Osman. Saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita saksikan paparan utama malam ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM disaran bercuti sementara. Bantuan wang ihsan di 6 negeri selesai diagihkan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki perlu bercuti sementara hingga kesnya selesai disiasat pihak berkuasa. Demikian saranan Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah JKMR Parlimen. Justru terbaik pandangan kami juga ialah beliau mengambil cuti, rehat sebentar dan membiarkan jawatankuasa itu menjalankan tugas. Namun saya suka menambah sedikit, ada juga pihak-pihak yang lebih tinggi sebelum ini yang disiasat tapi tak ada cuti. Tegasnya, siasatan terhadap Tan Sri Azam membabitkan kes salah laku dan tidak menyempurnakan tugas, bukannya kes jenayah. Lazimnya individu yang disiasat atas kes salah laku akan digantung kerja. 3 syur turut dikemuka JKMR untuk tambah baik operasi SPRM. Jawatan kuasa menegaskan ia penting bagi mengembalikan kepercayaan orang ramai terhadap Suruhanjaya terbabit. JKMR menyarankan sitaan wang tunai bernilai besar harus diletakkan di bank negara. Langkah itu dilakukan bagi mengelak kes curi atau kehilangan barang bukti. SPRM turut digesa mewujudkan kembali imej yang tegas dan melaksanakan tugas dengan sempurna. Tindakan itu perlu melibatkan segenap lapisan warga Suruhanjaya tanpa mengira pangkat. Baik kita menghormati peraturan dan undang-undang. Tak keluar daripada itu. Jadi soal adil tak adil ataupun tidak menepati standard tidak timbul jika kita menghormati peraturan dan undang-undang. Prinsip itu penting pada kami di sini. Justru kita tak boleh lari daripada suasana rule of law atau keutuhan undang-undang yang kita amalkan di bawah rukun negara. SPRM juga disaran tidak pilih kasih dalam melakukan setiap tindakan. Ini termasuk mengenakan baju oren kepada setiap tahanan tanpa mengira status. Mahkamah Tinggi menetapkan 15 Februari sebagai tarikh pengurusan kes saman fitnah yang difailkan Tan Sri Azam terhadap penyelidik sebuah pertubuhan. Saman dikemuka berkaitan artikel mengenai pembelian saham yang dikaitkan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu. Pengurusan kes ditetapkan berlangsung di hadapan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Nordura Muhammad Din secara dalam talian. Saman difailkan semalam melalui Tuan Zain Megat dan Murad dengan menamakan penyelidik berkenaan sebagai defendant tunggal. Tan Sri Azam mendakwa defendant telah mengarang 2 artikel yang pertama kali diterbitkan portal agensi berita 26 Oktober lalu dan diterbitkan semula 15 Disember tahun lepas. Defendant turut didakwa berkongsi pautan artikel menerusi laman Twitternya. Tiada campur tangan pihak tertentu dalam kes mahkamah termasuk yang berprofil tinggi. Tegas Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, pihaknya tidak pernah didekati mana-mana individu yang cuba berbuat demikian. Saya sendiri boleh kata I have not been approached and I don't think my colleagues here pun have been approached. So I think
basically people know that hakim-hakim ini membuat keputusan berdasarkan keterangan. We cannot get away daripada prinsip itu. Itu prinsip terasnya. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Sebelum itu saya nak tanya kepada Farha, pernah naik bas elektrik? Oh, setakat ni belum lagi. Kenapa? Saya pun belum pernah. Tidak mengapa, kerana penggunaan bas elektrik penuh akan dimulakan di ibu negara di Kuala Lumpur, juga di Putrajaya dan bandar-bandar besar sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Ya, pastinya perkara berkenaan dilaksana selaras sasaran negara untuk mencapai status neutral karbon seawal 2050. Ya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, setakat ini 60 buah bas elektrik penuh telah ditempah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan ia akan diperoleh secara berperingkat bermula tahun ini sehingga tahun 2023. Perdana Menteri berharap usaha DBKL memberikan perkhidmatan bas percuma Go KL menggunakan bas elektrik dicontohi, dan beliau berkata demikian selepas melawat kilang bas elektrik milik SKS Bus di Puchong. Syarikat merupakan antara pengilang bas memperoleh pengesahan sebagai barangan buatan Malaysia dan dilengkapi dengan bantuan kilang robotik. Ya, kita beralih pula ke situasi banjir. Setakat pukul 6 petang, 271 individu masih berlindung di 8 PPS. Ya, penduduk terjejas di Johor pula terus berkurang, manakala di Sarawak jumlahnya kekal. 7 daripada 8 PPS dibuka di Johor. Ia menempatkan 227 individu terjejas daripada 67 keluarga. Situasi banjir di negeri itu semakin pulih berikutan cuaca panas berterusan sepanjang minggu ini. Di Sarawak, jumlah penduduk terjejas kekal 44 orang daripada 5 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS daerah Sibu. Ya, situasi banjir yang semakin pulih di Johor membolehkan penduduk di lokasi terjejas kembali melakukan aktiviti harian seperti biasa. Ya, untuk perinciannya kita akan langsung bersama Anas Muhammad Noor di Segamat. Itu antara lokasi paling teruk terjejas banjir. Anas, silakan. Ya, Ivan dan Fatul. Saya sebenarnya berlintas langsung di lokasi yang saya pernah berada pada 2 Januari lalu. Di lokasi sama di tempat saya berdiri ini sebenarnya pada 2 Januari lalu ketika banjir melanda daerah Segamat. Laluan ini sebenarnya di belakang saya ini telah pun ditutup kepada semua kenderaan apabila air sungai Segamat di sebelah kiri saya ini melimpah dan melebihi bacaan paras bahayanya ketika itu 9.4 meter. Namun pada ketika ini bacaan sungai Segamat hanya pada bacaan 7 hingga 8 meter saja, dan juga pada sebelah petang tadi juga kami meninjau di sekitar sungai Segamat. Terdapat juga aktiviti memancing di kalangan penduduk tempatan. Mereka ini kembali semula melakukan aktiviti riadah dan juga memancing seperti sebelum ini. Berbanding apa yang berlaku pada sepanjang minggu lalu, 2 minggu lalu, apabila hujan dan juga banjir melanda daerah Segamat dan juga beberapa daerah lain. Selain daripada aktiviti petang juga, sebenarnya jika saya dapat kongsikan di sebelah kiri saya ini, pada minggu lalu sebenarnya banjir telah menyebabkan perniagaan kedai mencuci kereta ini sebenarnya ditutup apabila separuh daripada premis ini dinaiki air. Namun hari ini dapat disaksikan kenderaan sebenarnya ini adalah kenderaan terakhir yang berada di premis ini sebelum kedai ini ditutup. Namun ia merupakan kabar gembira sebenarnya untuk para peniaga, khususnya peniaga kecil di daerah Segamat apabila mereka ini kembali menjalankan aktiviti seperti biasa. Begitu juga dengan laluan-laluan yang sebelum ini terputus seperti di Jalan Jabi dan juga di laluan saya berada ini yang menghubungkan Segamat baru dan juga di belakang ini adalah Segamat lama. Sebelum ini memang bahaya untuk semua kenderaan melaluinya. Polis juga menjaga di sini supaya memastikan tidak ada orang cuba untuk melintasi laluan pintas ini. Namun sepanjang minggu ini cuaca panas dan juga kering menyebabkan paras air kembali normal. Begitu juga dengan keadaan banjir di beberapa kawasan yang sebelum ini terjejas, dan sehingga pukul 8 malam ni
Di daerah Segamat saja 3 lagi pusat pemindahan sementara ditutup dan menyaksikan hanya tinggal keseluruhannya tinggal 5 sahaja PPS, 4 di Segamat dan 1 lagi di Muar yang masih beroperasi. Yang menyaksikan jumlah penduduk dipindahkan juga telah pun turun sekitar 100 orang sahaja. Dan perkara ini mungkin akan lebih bertambah positif dan dijangka besok pegawai daerah Segamat akan mengadakan satu sidang media khas di bandar ini untuk berkongsi situasi semasa keadaan banjir khususnya di dalam bandar Segamat ini. Sekian dulu laporan sepanjang hari ini dari daerah Segamat, bandar yang terjejas teruk di Johor akibat banjir. Kembali semula kepada rakan setugas Ivan dan juga Fatul. Pak Anas, terima kasih. Kita beralih pula perkembangan bantuan wang ehsan BWI. Ya, pengagihan kepada ketua isi rumah terjejas banjir di Perak, Terengganu, Negeri Sembilan, Kelantan, Melaka dan Kuala Lumpur selesai sepenuhnya. Penyerahannya di Pahang pula mencapai kadar 96.4%, manakala di Selangor 97%. Nyataan dikeluarkan Agensi Perusahaan Bencana Negara berdasarkan data setakat pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri KDN merancang untuk membeli aset baharu bagi menghadapi banjir. Ya, Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata aset sedia ada tidak mencukupi selain ketinggalan dalam aspek teknologi. Perbincangan mengenai perolehan tambahan itu sudah dibuat bersama Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Polis Negara. Yang pastinya banyak daripada aset-aset kita bila kita dalam keadaan nak membantu ini, kita baru kita sedar. Contohnya, bot yang kita guna selama ini lama sebenarnya telah pun kita perolehi. Fahaz sudah mengambil suntikan dos penggalak. Saya akan suntik Isnin depan. Ya, saya juga sudah mendapat temu janjinya untuk disuntik pada Ahad ini. Dan bagi yang belum mendapatkannya, ini berita baik buat anda kerana 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi sekitar Lembah Kelang mula beroperasi esok. Ya, pengaktifannya adalah untuk bertujuan untuk mempercepat pemberian dos penggalak COVID-19. PPV integrasi dibuka di Pusat Konvensyen Ideal IDCC Shah Alam, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, Axiata Arena Bukit Jalil dan Soka Gakkai Kelang. Persiapan menjelang pembukaan berjalan lancar. Di PPV integrasi IDCC, kesemua 150 petugas telah diberi taklimat proses vaksinasi bagi memastikan kelancaran pergerakan penerima. Berkenaan persediaan, sehingga ke saat ini saya boleh katakan 95% sudah siap untuk beroperasi esok dan selebihnya akan diselesaikan pada malam ini juga. Untuk PPV IDCC kami telah diberi kapasiti sehingga 4,000 sehari buat masa ini dan ada kebarangkalian ataupun kemungkinan jika semuanya berjalan lancar kami boleh menerima sehingga ke 6,000 seperti yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Angka
Pusat kuarantin khas untuk jemaah umrah yang baru pulang ke tanah air dibuka Kerajaan Negeri Melaka pada minggu depan. Ia merupakan pusat kuarantin khas kedua selepas dibuka di Kuala Lumpur. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata pusat kuarantin itu dibuka di sebuah resort di Alor Gajah. Ia dibuat sebagai usaha bendung penularan varian Omicron. Ketika ini, Kerajaan Negeri masih menunggu keputusan rasmi daripada NAKMA berhubung perkara itu. Prosedur operasi standard SOP di sekolah akan dipantau rapi bagi memastikan sesi persekolahan secara bersemuka dapat dilaksanakan sepanjang tahun ini. Turut dibekalkan kit ujian kendiri COVID-19 bagi membolehkan ibu bapa memantau status kesihatan anak mereka. 10% murid sekolah rendah dilaksanakan saringan menggunakan saliva di sekolah. Namun begitu, bermula pada minggu ini, saliva test ini kita berikan kitnya kepada ibu bapa untuk pada anak-anak ini untuk dibawa balik dan dilaksanakan di rumah. Jadi SOP-nya adalah untuk ibu bapa bagi anak-anak mereka yang dibekalkan kit tersebut perlu memastikan test tersebut betul-betul dilaksanakan dan melaporkan keputusannya kepada pihak sekolah. Jadi kita mohon kerjasama ibu bapa untuk betul-betul melaksanakan kerana ianya sebahagian daripada langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam National Testing Strategy. Jadi kita Datuk Dr. Razi bercakap dalam sidang media selepas menyampaikan amanah dalam program Wadah Aspirasi Menteri Kanan Pendidikan kepada warga kementerian di Putrajaya. Dalam pada itu, bantuan awal persekolahan BAP berjumlah RM150 bagi sesi persekolahan 2022-2023 akan diagih Isnin ini. Murid tahun 1 hingga tingkatan 4 dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah dalam sesi persekolahan 2021-2022 juga layak menerima. Pemberian BAP bagi murid tahun 1 yang akan mula bersekolah pada Mac diberi sebaik proses pendaftaran selesai. Pengagihan bantuan dibuat secara tunai atau dikredit ke akaun bank murid. Kelulusan 11,000 guru tabika kemas bakal dinaik taraf. Paparan lanjut seketika nanti. Malaysia dijangka mencatat jumlah pelaburan diluluskan lebih kukuh mengatasi pencapaian 3 tahun sebelumnya. Dan menurut Lembaga Pelaburan Malaysia MIDA, negara kekal berdaya tahan apabila merekodkan RM177.8 bilion nilai pelaburan diluluskan bagi 9 bulan tahun lalu. Daripada jumlah itu, hampir 60% disumbang pelaburan langsung asing FDI berjumlah RM106.1 bilion. Baki RM71.7 bilion pula merupakan pelaburan langsung domestik DDI. Tahun ini 477 projek dengan cadangan pelaburan bernilai RM33.3 bilion akan dilaksana meliputi sektor pembuatan dan perkhidmatan. We hope to produce exceptional yet environmentally friendly products and services in high-value segments that include aerospace, pharmaceutical, advanced electronic and materials, renewable energy, optics and photonics, display technology, petrochemical, medical technology and food security. Syarikat digalak mempercepat penggunaan pendigitalan dan mempergiat aktiviti penyelidikan dan pembangunan bagi mengenapasi teknologi baharu. Nilai ekspor koko dijangka meningkat 2 kali ganda tahun ini kepada RM14 bilion. Perkembangan dipacu potensi pasaran besar komoditi itu di peringkat antarabangsa. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin optimis koko berpotensi menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negara.
Saya tengok quality of the products yang diorang keluarkan sangat bermutu tinggi. Dari segi coklatnya, dari segi bahan-bahan lainnya, kosmetik dan juga health products juga berkualiti tinggi ya. So jadi itu satu. Yang keduanya potensi market tu ada ya, potensi market tu ada, cuma pemasaran kita harus kita lebih agresif lah. Pendapatan daripada hasil koko dijangka bertambah dengan penubuhan hub perdagangan koko di Pelabuhan Tanjung Pelepas dalam masa terdekat. Datuk Zuraida ditemui selepas pelancaran video komersial dan promosi koko di Putrajaya. Pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO berpotensi mengurangkan risiko banjir. Ini kerana ia memudahkan perusahaan penanaman menerusi amalan pertanian yang baik dan piawaian penjagaan alam sekitar. Memastikan dia tidak berdekatan dengan lembaran riparian buffer zone tu, sungai tu. Jadi itu untuk mengelakkan kita merosakkan sungai atau racun-racun tu masuk ke dalam sungai atau kadang-kala supaya dia tidak merosakkan tebing sungai tu. Jadi kita tidak menjejaskan aliran arus air di sungai itu. Jadi ini akan membantu mengurangkan kesan banjir dalam kawasan ladang sawit ini. Datuk Ravi ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Setakat Disember lalu, 91.3% daripada kawasan ladang negara ini telah menerima pensijilan MSPO. Lembaga Minyak Sawit Malaysia menjangkakan prospek industri sawit negara terus positif tahun ini dengan semua indikator utama diunjur mencatat prestasi memberangsangkan. Pengeluaran minyak sawit mentah MSM diramau tumbuh 4.9% kepada 19 juta tan berbanding 18.12 juta tan pada tahun 2021. Stok simpanan juga diunjur naik daripada 1.58 kepada 1.95 juta tan. Bagaimanapun hasil ekspor dijangka susut RM95 bilion berbanding RM106.50 bilion. Average price of CPO this year will be around RM3,800 per ton. And I think the factors are, of course, higher palm oil production, expected decline in major vegetable oil price due to recovery of production. Bagi 12 bulan pertama tahun lalu, purata harga MSM meningkat 64.1% kepada RM4,407 satu tan, nilai tertinggi yang pernah dicatatkan. Proses penyampaian perkhidmatan kepada penduduk luar bandar akan terus ditambah baik demi kesejahteraan rakyat. Itu fokus Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB tahun ini dalam membangunkan lagi ekonomi dan infrastruktur kawasan luar bandar. Jelas menterinya Datuk Seri Mazir Khalid sebanyak RM2.45 bilion diperuntukkan tahun ini bagi projek infrastruktur di luar bandar. Tegas beliau, infrastruktur yang lengkap akan menjadi pemangkin kepada kemajuan di sesebuah kampung termasuk dari segi ekonomi dan modal insan. Dia punya optik kepada kementerian ini adalah untuk kesejahteraan rakyat di luar bandar. Buatlah apapun, tapi yang pentingnya kita mendapat untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tu kita nak kena tengok, kita kena fokus adalah delivery system, macam mana kita nak mempercepatkan proses. Beliau juga berharap 142 projek baharu dan 476 projek sambungan berkaitan infrastruktur yang telah dirancang untuk tahun ini dapat dilaksanakan mengikut jadual walaupun berdepan kekangan akibat pandemik COVID-19. Datuk Seri Mazir menyatakannya pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2022 di KPLB di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad dan Ketua Setiausaha KPLB, Datuk Ramlan Harun.
Pada sidang medianya, Datuk Seri Mazil memaklumkan kira-kira 11,000 guru tabika kemas bakal dinaik taraf daripada lulusan diploma kepada ijazah sarjana muda. Langkah itu bakal memberi lonjakan terhadap pendidikan di tabika kemas. Pelaksanaannya dibuat secara berperingkat dan sedang diselaraskan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dari aspek keuangan dan penjawatan. Cuma yang saya katakan tadi, bila silabus sama, tapi guru yang ada di sini guru diploma. Jika guru yang ada di tadika Kementerian Pelajaran ijazah. Jadi upgrade lah. Bukan nak buang cikgu ni boleh dia orang ambil ijazah. Boleh ambil balik. Ya, sejak Disember 2021 hingga kini, hampir 4 juta ringgit telah pun disalurkan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membantu individu yang terjejas banjir. Ia meliputi bantuan keuangan, makanan dan barangan keperluan asas. Lebih 23,000 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan kementerian dan institusi pendidikan tinggi terlibat melaksanakan misi bantuan berkenaan. Misi ini kita teruskan lagi, contoh pada hari ini dan semalam kita telah pergi ke Mersing, Pagoh dan sebanyak 2,500 kotak bantuan keperluan asas telah diagihkan kepada mangsa yang terkesan dan kotak bantuan ini merupakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan nyasar kutipan RM700,000 untuk membeli sekurang-kurangnya 10,000 Al-Quran baharu. Ia bagi menggantikan Al-Quran rosak dan musnah akibat banjir. Sumbangan boleh dihulur menerusi tabung wakaf Al-Quran atau secara dalam talian dengan mengimbas kod QR di 89 masjid seluruh wilayah persekutuan. Setakat ini, RM170,000 berjaya dikumpul sumbangan beberapa pihak, antaranya Zikir Grup Berhad, Masjid Jamik Kampung Baru, Pusat Pengutan Zakat dan Wakalah Zakat Mawib dan Lembaga Tabung Haji. Masjid Wilayah Persekutuan turut menyerahkan 200 Al-Quran wakaf sumbangan Pusat Percetakan Al-Quran Nasrul Quran kepada Masjid Hidayatul Muttaqin Shah Alam yang terjejas akibat banjir. Masih bersama berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Atar Hamzah, silakan. Shebi selamat disemadikan. Tiananmen, Beijing, markas pada akhir terbuka India. Assalamualaikum. Terima kasih Ivan dan juga Farhatul. Jasad legenda bola sepak negara Sabagat Singh atau Shebi Singh selamat disemadikan mengikut adat dan tradisi masyarakat Punjabi kira-kira pukul 3.57 petang tadi. Mendiang yang meninggal Rabu lalu disemadikan di Shamshan Bumi Wake Hall, Jalan Lok Yew. Jasad Shebi dibawa dari Nirvana Memorial Centre di Taman Nesas Kudai, Johor pada pukul 7.20 pagi tadi, tiba di pusat pembakaran mayat itu pada pukul 11.30 pagi. Suasana pilu menyelubungi perkarangan krematorium yang dihadiri ahli keluarga dan sahabat handai mendiang. Kesemua yang hadir sempat memberi penghormatan terakhir kepada bekas tonggak Kuala Lumpur itu sebelum pengurusan jasadnya dilakukan. Selain isteri mendiang, Harban Skau dan dua orang anak Natasha Kau dan Sonuljit Singh turut hadir memberi penghormatan ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Rakan seperjuangan mendiang era 80-an termasuk Datuk Santos Singh, Dollah Saleh, Zainal Abidin Hassan dan T. Gopinath Naidu juga hadir memberi penghormatan terakhir.
Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang ditemui pemberita selepas itu menyifatkan kehilangan mendiang sebagai mengejutkan dan amat dirasai arena bola sepak negara. Bukan saja kepada peminat-peminat bola sepak sewaktu zaman permainan beliau seperti saya, tetapi saya kira para peminat sukan di masa kini juga amat menggemari cara beliau menyampaikan pandangan sebagai pandit di dalam rancangan sukan di televisyen, bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Badminton terbuka India. Bergu campuran negara Tan Kian Meng Lai Peijing berjaya mara ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan pasangan Rusia Konstantin Abramov dan Anastasia Akchurina. Kian Meng Peijing yang juga pilihan utama kejohanan menang dengan keputusan 21-10, 21-14 dalam tempoh 31 minit. Pasangan ranking ke-10 dunia itu bermula baik dengan menampilkan aksi bertenaga untuk menang 21-10 pada set pertama. Kian Meng dan Peijing terus konsisten pada set kedua dengan jarang melakukan kesilapan mudah untuk menutup permainan dengan kemenangan 21-14. Sementara itu, nasib berbeza dialami satu lagi pasangan bergu campuran negara Chang Pen-sun dan Valerie Xiu. Pilihan kelima kejuaraan itu gagal mara ke peringkat separuh akhir selepas tumbang kepada pilihan kedua Rodion Alimov dan Alina Devlitova dari Rusia. Peng Sun, Valerie Xiu tewas straight set 14-21, 13-21 dalam tempoh 29 minit. Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan lanjutan kerjasama dengan wilayah Ehime di selatan Jepun. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria melalui satu kenyataan berkata kerjasama itu akan terus memberi impak positif kepada pemain senior dan remaja negara melalui latihan di Ehime. Menurut Tan Sri Norza, kerjasama yang bermula sejak 2018 itu bakal memajukan lagi sukan badminton di Malaysia dan Jepun. Beliau turut merakam penghargaan kepada Gubernur Wilayah Ehime, Tokohiro Nakamura dan penduduk Ehime yang memberi sokongan padu kepada pemain negara di Sukan Olimpik Tokyo lalu. Malaysia memenangi pingat gangsa menerusi bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik. Kerjasama ini diakui secara meluas dengan BAM menerima penghargaan Menteri Luar Jepun bagi tahun 2020. BAM dan wilayah Ehime memeterai perkongsian itu pada Julai 2018 dengan wilayah itu dipilih menjadi pusat latihan Malaysia menghadapi Sukan Olimpik Tokyo. Untuk rekod, sejak perkongsian bermula, terdapat 3 kem latihan di Ehime membabitkan 60 pemain senior dan junior pada 2018 serta 2019. Kelab Johor Darul Takzim JDT secara rasmi mengumumkan Fernando Forestieri menyertai pasukan itu bagi mengharungi kempen Liga Malaysia dan saingan Liga Juara-Juara Asia ACL musim ini. Pengumuman itu dilakukan di laman rasmi Johor Southern Tigers menerusi video berdurasi 44 saat. Forestieri pernah menyertai kelab Sheffield Wednesday di Liga Perdana Inggeris EPL untuk musim 2015 hingga 2020. Dia yang berasal dari Rosario, Argentina, pernah menyertai skuad bawah 21 tahun Azzurri dengan karinya banyak tertumpu di Eropah apabila menyertai kelab di Itali dan England. Penyertaan Forestieri menjadikannya sebagai pemain import yang akan digandingkan dengan Bergson da Silva. Ini pastinya menambah sengat serangan juara Liga Super 8 musim berturut-turut itu. JDT mengadakan siri jelajah pramusim ke Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE bermula pada 25 Januari ini. Beberapa perlawanan persahabatan diatur antaranya menentang Riga FC dari Latvia, Rodina Moskow dan Spartak Moskow dari Rusia.
Sentuhan bekas Ketua Jurulatih Datuk P. Arifalagan mungkin ditagih skuad karate negara dalam usaha memperbaiki prestasi semasa sukan berkenaan. Ia bakal menjadi agenda utama Persekutuan Karate Malaysia MAKAF yang ketika ini dalam proses menstruktur semula pasukan negara. Khidmat Datuk Arifalagan kini dilihat diperlukan semula oleh MAKAF, namun mungkin atas peranan berbeza. Bagaimanapun ia perlu menunggu kelulusan daripada mesyuarat Exco. Timbalan Presiden MAKAF, Dato' Vincent Chan memberi bayangan bahawa penglibatan Arifalagan itu antara rombakan besar persekutuan yang dimuktamadkan sebelum 24 Januari ini selain bakal menggugurkan beberapa atlet dan jurulatih. Jelas beliau, penstrukturan semula bukan hanya melibatkan skuad komite, ia juga membabitkan pasukan. Zon Selamat Timur Sabah Zon terkawal dan selamat. Buktinya tiada kes pencolekan direkod di kawasan berkenaan tahun lalu. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein maklumkan kejayaan itu diperoleh hasil kerjasama pelbagai agensi keselamatan, antaranya ATM, Polis, Maritim Malaysia dan Eskom. Menerusi operasi bersepadu yang dilaksana, sebanyak 3.34 juta ringgit dadah berjaya dirampas. Juga rokok seludup dan barangan terkawal bernilai 1.38 juta. Dalam tempoh sama, 154 parti bersama 393 bot ditahan. Doktor yang disiasat kerana disyaki terlibat penjualan sijil vaksinasi COVID-19 ditahan sekali lagi. Kali ini suspek diberkas kerana didakwa menipu salah seorang pelanggan yang membeli sijil tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zamri Mahmud berkata, penahanan semula dibuat susulan laporan polis mangsa yang mendakwa tidak menerima sijil berkenaan walaupun sudah membuat bayaran. Mangsa mendakwa membayar RM450 dan dijanjikan status MySejahtera sebagai penerima vaksin akan dikemas kini dalam tempoh 14 hari. Namun sehingga kini tiada perubahan status dalam aplikasi itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana tipu. Magistrat Engku Nurul Ain Engku Muda membenarkan suspek direman 2 hari bermula hari ini. Pendengaran atau perbicaraan dalam talian tidak akan ditamatkan meski selepas pandemik COVID-19. Sebaliknya, ia menjadi ciri kekal dalam sistem kehakiman negara. Dan menurut Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Mahkamah Maya sudah menjadi aspek kekal dalam sistem advokasi negara. Justru tiada persoalan untuk kembali kepada kaedah lama dalam mengendalikan perbicaraan secara fizikal. Tegas beliau, Badan Kehakiman sentiasa meraihkan kemajuan teknologi. Tun Tengku Maimun berkata, pendengaran secara dalam talian menandakan kemajuan sistem kehakiman. Ia juga memberi banyak manfaat kepada umum. Beliau berucap pada majlis pembukaan tahun perundangan 2022 di Mahkamah Persekutuan. Baik, ini pula di Pulau Pinang, 3 remaja bawah umur antara 23 individu yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Georgetown atas pertuduhan mempromosikan perjudian dalam talian. Kesemua tertuduh termasuk 4 wanita berusia 16 tahun hingga 32 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu menggunakan set komputer pada 7 Januari lalu pukul 5.45 petang dan 6.45 petang di kondominium Jalan Kelawi dan kondominium Persiaran Geni. Sabit kesalahan boleh didenda antara RM5,000 hingga RM50,000, dipenjara tidak lebih 3 tahun dan jumlah denda sama bagi setiap mesin judi disita. Tertuduh masing-masing dibenarkan ikat jamin RM9,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 7 Mac ini. Di Kelantan, hampir 4 tan mercun dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas Kasam. Barang larangan itu ditemukan dalam satu serbuan terhadap sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Atas Pinggir Tendung, Pasir Mas, pukul 9 malam Rabu lalu.
Modus operandi yang digunakan adalah membawa masuk barang-barang tersebut melalui sempadan Malaysia Thailand. Mereka akan menggunakan khidmat penyeludup dengan membawa masuk mercun-mercun tersebut melalui Sungai Golok secara berperingkat. Mercun-mercun tersebut ini akan dikumpulkan dan disembunyikan di satu tempat bagi memastikan pergerakan mereka selamat sebelum dibawa ke Johor Bahru hasil siasatan kita untuk diedar dalam pasaran tempatan. Dalam sebuah sama, seorang lelaki warga tempatan berusia 40-an dipercayai mengambil upah menyimpan bahan itu turut ditahan. Seramai 158 pegawai dan kaki tangan pejabat daerah dan Tanah Lipis Pahang menyertai simulasi pemusnahan bom di pejabat itu 10 pagi tadi. Ketika simulasi dijalankan, mereka diarahkan bergerak ke lokasi selamat dan dilarang menyentuh sebarang objek yang meragukan. Simulasi bermula dengan ibu pejabat polis daerah dimaklumkan berkaitan panggilan ancaman bom dan bergegas ke lokasi kejadian bersama unit pemusnah bom UPB pada jam 10.15 pagi. UPB melakukan pencarian dan berjaya menemukan bom yang dibungkus dalam sebuah kotak berdekatan surau pejabat daerah. Kira-kira pukul 11 pagi, bom berjaya dimusnahkan dengan menggunakan robot khas, penolong pengarah persenjataan kimia, biologikal, radiologikal, nuklear dan letupan Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman ACP Muhammad Rafi Abu Bakar berkata tujuan simulasi pemusnahan bom ini untuk melatih kaki tangan dan orang awam di tempat kejadian agar tahu dan bersiap sedia sekiranya menerima ancaman bom. Pada masa sama dapat meningkatkan kecekapan anggota UPB. Ya, sebut sahaja mengenai stadium, pasti kita gambarkan sebuah kawasan yang luas dikelilingi dengan barisan tempat duduk penonton. Ya, pastinya kos pembinaannya juga mestilah sangat tinggi. Ya, dan kerana itu juga sebuah stadium unik yang jimat kos dan dibina secara pasang siap diperkenal di Doha, Qatar. Kita saksikan hashtag malam ini. Semula selepas Piala Dunia selesai. Oleh kerana bersifat sementara, stadium ini menjadi penanda aras negara lain yang bakal mengajar tamasya sukan dunia dan yang mahukan alternatif lebih mesra alam. Berpegang kepada tanggungjawab untuk melancarkan perjalanan trafik kenderaan. Tindakan seorang anggota polis trafik ini harus diberi pujian. Korporal Shah Irman dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik dari IPD Penampang berusaha membersihkan lubang saluran air yang tersumbat bagi memastikan air yang bertakung dapat dialirkan bagi manfaat pengguna jalan raya. Ramai netizen memuji tindakan beliau yang tidak mengira kotor dan basah semata-mata untuk memudahkan perjalanan pengguna jalan raya yang terjejas akibat air yang bertakung. Bukan kucing, anap ataupun anjing. Hartawan Tanah Arab ini seringkali berkongsi rakamannya bersama seekor singa jantan. Tampak bersahaja, dia sedikit pun tidak berasa gentar ketika haiwan pemangsa itu mengaum menunjukkan taringnya yang tajam. Promosiannya telah mendapat jutaan tontonan di laman TikTok miliknya. Berita perdana edisi 14 Januari 2022 berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri dan lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.